Okey. Okey, sebelum saya teruskan lagi, minta perhatian, dilarang mengambil sebarang gambar atau merekod video sebarang penggambaran atau rakaman video semasa pembentangan. Ini adalah dilarang sama sekali. Walaupun ini yang lebih-lebih lagi tanpa kebenaran. Hak cipta dilindungi, kandungan dalam pembentangan ini adalah hak cipta terpelihara. Sebarang penggunaan semula pengedaran atau penyalinan kandungan tanpa kebenaran bertulis adalah dilarang. Penggunaan terhad pembentangan ini hanya untuk tujuan pendidikan dan maklumat dalaman sahaja. Dan maklumat yang disediakan dalam kelas produk tersebut ini tidak bertujuan untuk menggantikan nasihat diagnosis atau rawatan perubatan profesional. Sentiasa berunding dengan doktor atau penyedia kesihatan anda sebelum memulakan sebarang program kesihatan atau membuat perubahan kepada rawatan perubatan anda. Jadi ingat, kalau ada sebarang masalah kesihatan, tolong rujuk kepada doktor yang terdekat dengan anda. Okey, pengenalan. Okey, pengenalan. Sebenarnya usus ni, siapa tak kenal usus? Siapa tak kenal usus? Saya nak tanya juga. Takut ada orang tak tahu mana bahagian usus. Okey, kalau kenal usus, boleh komen sekali satu-satu. Saya nak tengok. Kenal tak usus? Dekat mana kedudukan dia, fungsi dia? Okey, komen sikit satu-satu kalau kenal, kalau faham, kalau biasa tahu apa itu usus. Boleh komen. Tak ada orang nak komen? Ada. Usus terlibat semua, usus kecil dan usus besar. Okey, jadi usus adalah sebahagian daripada sistem pencernaan yang mempunyai fungsi kritikal ataupun dia fungsi penting. Yang mana sebagai pencernaan, memecahkan makanan untuk penyerapan nutrien. Bukan nutrien je, vitamin semualah. Nutrien, vitamin, mineral, air, elektrolit semua diserap melalui usus kita. Penyerapan nutrien, menyerap vitamin, mineral dan nutrien. Tak ada suara, Coach. Coach, tak dengar. Mai cabut kot. Coach Faizal. Coach Faizal. Termute kot. Hello. Sorry. Mic saya habis bateri. Okey, dengar tak? Okay, dengar. Dengar Kena mula semula. Okey, dekat mana tadi? Dekat mana tadi? Okey, semula saya mula balik ya. Pengenalan dia, usus adalah sebahagian pada sistem pencernaan. Dia ada fungsi dia. Fungsi dia pencernaan, penyerapan dan sistem imun. Pencernaan kita tahulah apa yang kita makan akan dicernakan untuk penyerapan nutrisi. Selain daripada itu, ia berfungsi untuk penyerapan nutrien. Jadi vitamin, mineral dan nutrien lain akan diserap ke dalam tubuh kita melalui usus kita. Dan usus berkaitan dengan sistem imun. Jadi biasa kita dengar sebelum ni, punca penyakit adalah daripada perut. Biasa dengar kan? Jadi kita tahu masalah yang berlaku, masalah kesihatan hari ini berpunca daripada perut. Jadi kalau kita nak settlekan masalah-masalah kesihatan ini, kita boleh settlekan insya-Allah juga melalui
penjagaan berkaitan dengan perut. Jadi kesihatan usus yang baik menyokong kesihatan mental dan fizikal. Dia kata bukan saja melibatkan badan, tapi masalah-masalah melibatkan masalah mental juga ada berkaitan dengan pemakanan kita. Saya bagi contoh ada beberapa hello dengar tak? Dengar tak suara saya? Nak makan minum anak dia lagi tak satu nak belanja itu bini. Ha, Okey. jelas. Sebab saya punya tu tak keluar. Dia Ingat ada tak? ganti. Tu fikir mau. Mau orang nak apa dia mau nak sama. Dia dah nanti. Dia aku nak balik semua sekali. Lelaki sekali. Sekejap saya mute. Kejap. Okey. Jadi saya beritahu tadi kesihatan usus yang baik menyokong kesihatan mental dan fizikal. Jadi bukan kata dia melibatkan fizikal je, tapi melibatkan mental juga ada berkaitan dengan pemakanan. Seperti contoh ada bukan kajian lah, kiranya pemerhatian yang menunjukkan bahawa ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan masalah mental seperti anxiety, seperti borderline personality disorder, major depression disorder, dia dapat dikawal dengan pemakanan. Jadi keseimbangan mikroorganisma usus yang sihat memerlukan keseimbangan antara bakteria baik dan buruk. Jadi kita walaupun kita kata dalam tubuh kita ada bakteria baik dan bakteria buruk, kita tetap perlukan bakteria buruk. Walaupun sedikit, orang kata bakteria jahat diperlukan. Sebab tanpa bakteria jahat, bakteria baik tidak dapat nak berlatih, tak dapat nak training, tak dapat nak melawan, dia tak dapat nak belajar untuk melawan musuh-musuh dia. Jadi itu pentingnya dalam tubuh kita, terutama dalam usus kita, perlu ada kedua-dua jenis bakteria tersebut. Okey, struktur dan fungsi usus kita. Okey, macam kita beritahu di dalam kita punya usus sebenarnya ada dua usus, iaitu usus kecil dan usus besar. Usus kecil ni dia melibatkan penyerapan nutrien. Kalau kita sebenarnya dalam usus kecil kita ada 3 lapisan ataupun tiga bahagian, iaitu duodenum, jejunum dan ileum. Ileum rasanya tak silap saya. Jadi tiga bahagian ni dia ada fungsi yang berbeza. Tapi secara overallnya dalam usus kecil kita dia akan menyerap semua kita punya nutrisi seperti vitamin, mineral dan lain-lain. Manakala dalam usus besar kita dia melibatkan penyerapan air dan juga elektrolit. Jadi sisa-sisa yang ada dia akan menjadi najis yang disimpan sementara untuk dibuang. Jadi fungsi usus kita dah beritahu tadi, pencernaan makanan, penyerapan nutrien dan immunity. Okey, kepentingan kesihatan usus. Yang pertama melibatkan pencernaan yang baik. Jadi orang yang ada masalah pencernaan, dia biasa lepas makan ada sakit perut ke apa, dia ada berkaitan dengan sistem pencernaan dia. Dan dia meningkatkan sistem imun. Macam saya bagi tahu tadi, punca penyakit adalah daripada perut. Apa yang jadi pada kita bergantung pada apa yang kita makan. Biasa dengar kan? Jadi kalau kita makan benda baik, hasil kita pun baik. Kalau kita makan benda tak baik, hasil dia pun tak baik. Jadi dia juga menyokong kesejahteraan mental dan fizikal, mengawal berat badan. Itu memang biasalah, benda yang berkaitan dengan perut. Meningkatkan kesihatan kulit. Ada orang ada masalah jerawat, jeragat, enzima. Kadang-kadang kita rasa enzima macam tak ada kaitan je. Sebenarnya enzima adalah sangat berkait rapat dengan masalah yang berkaitan dengan perut. Terutamanya dengan pemakanan high karbo. Pemakanan tinggi karbo menyebabkan masalah enzima. Selain daripada itu, ia juga meningkatkan penyerapan nutrien. Macam tadi juga, dan dia mengurangkan keradangan. Keradangan ni adalah kerosakan yang berlaku di dalam usus kita.
Okey, clear setakat ni ya. Okey, faham Ada soalan sebelum tu? Okey, seterusnya. Faktor yang mempengaruhi usus sihat. Okey, yang pertama, diet yang tidak seimbang. Kadang-kadang kita makan terlalu banyak karbo lah biasanya. Karbo dan gula dia sangat mempengaruhi usus kita. Pemakanan kekurangan serat. Kalau kita kurang makan serat pun boleh jadi masalah. Tapi kena ingat, walaupun serat tu dia okey, tapi terlebih serat pun bukan satu yang baik. Terlebih serat, macam contoh kadang-kadang kita biasa tanya orang, sebab apa jadi sembelit? Sebab kurang fiber. Serat ni fiber lah. Orang tanya, memang biasanya jawapan dia macam tu lah. Kurang sembelit sebab kurang fiber. Tapi sebenarnya hakikat dia, kalau terlebih fiber pun dia boleh menyebabkan sembelit. Seterusnya, tekanan ataupun stres. Tekanan kronik, tekanan stres atau kronik ni juga boleh mengganggu fungsi usus. Dan boleh mengganggulah, boleh menyebabkan masalah seperti IBS dan keradangan. Seterusnya, penggunaan antibiotik yang berlebihan. Okey, penggunaan antibiotik yang berlebihan. Sebenarnya antibiotik ni dia bukan sahaja memusnahkan bakteria baik buruk, tapi juga dia juga merosakkan atau membunuh bakteria yang baik. Jadi antibiotik ni dia memang boleh mengganggulah keseimbangan mikroorganisme ataupun mikrobiota dalam usus kita. Seterusnya, kurang pengambilan air. Air ni sebenarnya dia penting untuk pencernaan. Jadi kurang pengambilan air pun boleh menyebabkan sembelit dan boleh menyebabkan pencernaan bermasalah. Jadi, tapi kena ingat, walaupun kita kata air itu penting, jangan pula terlebih minum air. Kita dalam PMS ataupun dalam program kita ni, kalau kita minum air, kita minum setakat yang kita perlu. Bila kita rasa dahaga, baru kita minum. Jangan kita paksa diri kita minum sampai 6 liter, 5 liter, 4 liter sehari. Tak kena cara tu. Seterusnya, kekurangan probiotik. Probiotik ni adalah bakteria baik yang membantu dalam kesihatan usus. Jadi bila dalam usus kita ni kurangnya probiotik, dia boleh mengganggu keseimbangan makrobiota usus dan juga menyebabkan masalah pencernaan. Makanan tinggi gula. Gula berlebihan ni boleh meningkatkan pertumbuhan bakteria yang tidak baik. Gula ni ataupun karbohidrat. Orang kata karbohidrat bukan gula, tau. Sebenarnya karbohidrat ni bila kita makan, sistem pencernaan kita akan menukarkan karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa tu gula ringkas. Jadi makanan tinggi gula lagi dah tinggi. Glukosa dengan fruktosanya. Jadi gula berlebihan ni boleh menyebabkan bertumbuhnya bakteria yang buruk ataupun bakteria jahat. Jadi boleh menyebabkan macam-macam masalah dalam usus kita, gembung, radang dan sebagainya. Selain daripada itu, kekurangan aktiviti fizikal. Jadi bila kita banyak tak bergerak, sebenarnya kita juga menyebabkan pergerakan usus kita pun berkurangan. Itu sebabnya saya bagi tahu, kalau ada setengah orang sembelit, kalau dia, kita cakap sikit lah, bukan nak cerita benda-benda kotor ke benda, tapi bila sembelit ada orang dia hanya duduk statik je semasa membuang, biasanya dia susah sikit. Jadi kalau dia sembelit, dia cuba gerakkan badan sikit, pusing ke kanan, pusing ke kiri, dia akan lebih melancarkan lagi. Sebab pergerakan badan dia sendiri akan menyebabkan ada pergerakan pada usus. Selain daripada itu, apa lagi? Penggunaan ubat-ubatan tertentu. Jadi ada beberapa ubat sebenarnya dia memberi kesan negatif kepada kesihatan usus kita. Antaranya banyaklah ubat tahan sakit, antasik, ubat anti radang dan sebagainya. Alkohol dan merokok dan alkohol yang berlebihan, bukan kata berlebihan, sikit saja pun boleh merosakkan lapisan usus dan dia mengganggu keseimbangan mikrobiota, menyebabkan keradangan dan masalah pencernaan.
Alkohol memang kita tahu alkohol ni memang agak bahaya untuk tubuh, bukan saja untuk masalah fizikal kita, tapi juga dia dapat mengganggu mental manusia ni. Kurang tidur, yang ni paling ramai sekali orang buat, kurang tidur. Sebenarnya kurang tidur ni banyak benda masalah terjadi sebab kurang tidur. Kita stres sebab kita kurang tidur. Banyak penyakit tidak dapat ataupun banyak penyakit dia lambat sembuh sebab kurang tidur. Jadi tidur yang cukup ni penting untuk kesihatan, termasuklah kesihatan usus. Jadi bila kita kurang tidur, kita akan menyebabkan fungsi usus terganggu dan berlaku masalah yang melibatkan sistem pencernaan. Okey, clear setakat ni? Kalau faham, tolong komen dua-dua, nak tengok. Saya macam cakap seorang dah pula ni. Faham? Ada soalan yang nak ditanya? Tak ada? Okey, semua faham. Okey, seterusnya akibat kerosakan usus. Okey, usus ni bila kita tak jaga, of course dia akan rosak. Jangan kata badan kita, kenderaan kita kalau kita tak jaga pun boleh jadi rosak. Tapi masalahnya kita ni, kenderaan kita jaga. Kenderaan kita takut sangat, kita jaga. Sampai masa kita buat maintenance, takut benar terlambat tukar minyak enjin. Takut ada masalah dengan kereta. Hakikat dia, bila tubuh kita pula kadang-kadang kita buat acuh tak acuh. Kita tak jaga tubuh kita. Jadi bila berlaku masalah pada usus kita, dia akan menyebabkan beberapa kerosakan. Yang pertama, sembelit atau cirit-birit. Yang ni yang paling biasalah berlaku. Tapi ada orang kalau dibuat IFK, dia kata dia sembelit. Kita kena tanya balik dia, sebenarnya sembelit ataupun rasa tak nak membuang. Lain tu. Sembelit ni dia nak membuang sangat-sangat tapi tak dapat nak keluar. Sebab atas mungkin faktor fizikal najis tu sendiri yang mengerah, ataupun ada faktor-faktor lain. Tapi kalau dia tidak rasa nak membuang, itu bukan sembelit. Satu lagi dia cirit-birit. Jadi itu adalah bila fungsi ada masalah. Dia terganggu menyebabkan pergerakan najis yang tak normal. Boleh jadi sembelit ataupun cirit-birit. Kedua, kembung perut dan gas berlebihan. Jadi bila berlaku tidak keseimbangan di antara bakteria baik dan bakteria jahat, boleh menyebabkan pengeluaran gas yang berlebihan dan kembung perut. Jadi kita rasa tak selesa. Kembung perut jangan kata orang dewasa je. Itu sebabnya kalau kita tengok baby, dia kembung perut, dia menangis-nangis. Bayangkan kalau kita yang orang tua ni, orang dewasa pun, kita rasa perut kita tak selesa sebab kembung perut, apatah lagi bayi. Seterusnya, penyerapan nutrien yang terjejas. Jadi bila nutrisi kita tak dapat dengan sempurna, jadi kita akan kekurangan vitamin dan mineral. Jadi usus yang rosak akan menyebabkan tidak dapat serapan nutrisi dengan baik. Jadi kita akan kurang vitamin dan mineral. Banyaklah vitamin yang kita ambil. Vitamin D, B12, vitamin B kompleks, zat besi, kalsium dan sebagainya. Okay, seterusnya, dia meningkatkan kerentanan terhadap jangkitan rentang ataupun insulin resistant, bukan insulin resistant. Jadi usus yang tidak sihat boleh melemahkan sistem imun, menjadikan tubuh lebih mudah terdedah kepada jangkitan dan penyakit. Yang inilah yang biasa kita sebut sebagai leaky gut ataupun kebocoran usus. Bukan bermaksud usus kita bocor, kita minum air keluar meleleh. Tak. Bukan maksud dia macam tu. Maksudnya di usus kita ada banyak ruang-ruang kosong yang menyebabkan virus, bakteria jahat, kuman boleh masuk direct ke dalam saluran darah kita. Jadi di situlah yang menjadi penyebab kita ada pelbagai masalah kesihatan. Dan juga bila masalah usus berlaku menyebabkan tiada sebarang perlindungan daripada inilah bakteria tadi. Dia boleh masuk direct ke dalam saluran darah kita. Keradangan kronik dalam tubuh. Keradangan dalam usus boleh merebak ke seluruh tubuh, menyebabkan penyakit kronik. Ada banyaklah.
artritis, penyakit jantung, diabetes. Itu kata diabetes pun ada berkaitan. Memang kita sedia maklum yang bila kita makan terlalu banyak karbo ataupun gula boleh menyebabkan cemaris sebab ini lah. Jadi karbo, kita tahu tadi karbo menyebabkan keradangan dalam perut kita dan dia boleh berjangkit menyebabkan penyakit-penyakit yang lebih kronik lagi. Seterusnya, peningkatan kebimbangan dan kemurungan. Jadi keseimbangan bakteria dalam usus kita juga dia mempengaruhi pengeluaran neurotransmitter seperti serotonin. Jadi usus yang tidak sihat ni boleh menyebabkan gangguan daripada inilah, gangguan pengeluaran neurotransmitter ni menyebabkan masalah kemurungan. Kesukaran dalam tumpuan dan ingatan. Kita nampak macam kadang-kadang kita kata kita orang tu dia slow learner. Slow learner ni kadang-kadang dia ada kaitan dengan masalah usus juga. Masalah kesihatan usus boleh mempengaruhi fungsi kognitif. Jadi dia menyebabkan kita hilang tumpuan. Kita tak dapat inilah ada masalah berkaitan dengan pemikiran kita, lambat nak menghafal satu-satu benda dan sebagainya. Selain daripada tu, jerawat dan enzima ataupun sebarang penyakit-penyakit yang melibatkan kulit. Toksin yang disingkirkan dengan betul oleh usus boleh keluar melalui kulit, menyebabkan jerawat dan enzima. Toksin yang tidak disingkirkan dengan betul. Jadi bila ada masalah melibatkan usus, dia akan menyebabkan toksin ni tidak keluar dengan cara yang betul. Jadi dia akan keluar ikut kulit. Jadi situ ada macam-macam masalah melibatkan kulit. Jerawat, jeragat, enzima, yang paling teruk enzima. Sampai kadang-kadang orang kita dimomokkan dengan enzima tidak dapat disembuhkan. Kena makan ubat ataupun kena cocok ubat setiap masa sampai ke bila-bila. Sebenarnya masalah ni melibatkan masalah usus kita. Dan kulit kering dan bersisik. Bersama je dengan masalah jerawat dan enzima tadi. Jadi dia berkaitan dengan usus. Bila kita kurang nutrisi, keseimbangan bakteria pun terganggu, dia boleh menyebabkan masalah yang berkaitan dengan kulit. Okey, nampak situ bagaimana kerosakan usus dapat memberi kesan kepada masalah kesihatan kita. Tapi kalau kita tengok ni masalah yang biasa jadi, semelik, cirit-birit tu biasalah. Lepas tu masalah menyebabkan jerawat, jeragat pun orang kata masalah biasa. Sebenarnya kena cek betul-betul. Mungkin ada masalah yang lebih teruk lagi berkaitan dengan masalah usus. Okey, next. Okey, penyakit yang berkaitan dengan masalah usus ada sebahagiannya saya dah sebut tadi. Dan ini ada antara penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usus. Pertama, sakit kanser. Penyakit kanser usus. Penyakit kanser usus ni antara penyakit yang banyak terjadi kepada orang dewasa lelaki, terutamanya yang berusia 40 tahun ke atas. Okey, kanser usus ni dia sebenarnya adalah ketumbuhan sel-sel abnormal di usus betul ataupun di rektum. Jadi gejala awal kanser usus ni dia adalah sembelit. Sembelit dia ni kerak sembelit. Lepas tu ada pendarahan dalam najis ataupun kerap sakit perut. Jadi faktor risiko dia kalau orang tu ada sejarah keluarga yang ada masalah kanser usus, dia pun ada kemungkinan untuk terkena kanser usus juga. Umur lebih 50 tahun, 40 tahun ke atas lagi tinggi risiko untuk terkena kanser usus. Dan juga kalau pernah ada masalah radang usus pun menjadi faktor ataupun faktor risiko untuk terkena kanser usus. Apa pun bergantung kepada apa yang kita makan juga. Itu faktor yang paling penting. Seterusnya penyakit Crohn. Penyakit Crohn ni dikatakan penyakit autoimun ataupun dia adalah sejenis radang usus kronik yang dapat menyerang setiap bahagian daripada saluran pencernaan dari mulut sampai ke anus kita. Kiranya dia boleh jadi macam-macam tempat daripada start pada kita punya ni, daripada mulut kita sampai ke tempat kita buang najis. Jadi gejala dia ada banyak, antara sakit perut,
cirit berik, waktu penurunan berat badan yang tidak, orang panggil tidak dapat dijelaskan secara tidak normal. Tapi sebenarnya penyebab dia tidak sangat pasti ada, tidak dipastikan dengan betul apa punca dia, tapi dia dekatkan dengan masalah gangguan sistem imun tubuh. Sebab kita dah kata tadi, bila usus kita masalah, jadi ia akan mengganggu sistem imun tubuh kita. Selain daripada itu, colitis ulceratif, ada sejenis radang usus kronik juga. Dia sebenarnya adalah luka yang terbuka pada usus kecil ataupun usus besar. Yang ni adalah salah satu penyakit yang kronik juga. Dia boleh menyebabkan sakit perut, cirit dan darah dalam najis. Biasanya kalau darah dalam najis ni, kita boleh tengok pada najis berwarna hitam. Kalau dia hitam, dia ada banyak sebab. Kalau hitam tu boleh jadi juga sebab kita ada makan iron, makan zat besi pun boleh jadi hitam. Tapi kalau dia hitam dengan disertai dengan masalah cirit yang terlampau, sakit perut terlampau dan najis berwarna hitam, kemungkinan besar itu adalah pendarahan dalam perut. Dia juga ada berkaitan dengan sistem imun kita. Seterusnya, diverticulitis. Nak sebut pun entah apa benda bunyi kulitis ni. Siapa tahu apa benda diverticulitis ni? Dia adalah peradangan pada diverticulum, iaitu pembuluh darah yang terbentuk di dinding usus besar. Jadi dia adalah radang berkaitan dengan pembuluh darah di usus kita. Jadi dia ada banyak gejala seperti tiba-tiba demam, tiba-tiba cirit. Itulah. Jadi kemungkinan punca dia daripada saluran darah tersebut ada infection. Seterusnya IBS. IBS adalah gangguan usus yang menyebabkan gejala seperti sakit perut, cirit birik, sembelit pun boleh. Penyebab dia tidak diketahui juga, tapi ada dikaitkan dengan masalah stres, masalah berkaitan dengan makanan, masalah pada usus. Tapi kalau kita tengok balik, semuanya berkaitan dengan masalah usus. Jadi ia berkaitan dengan pemakanan. Macam saya sendiri, saya pengidap, salah seorang pengidap masalah IBS sudah bertahun-tahun. Saya rasa mungkin dalam lebih daripada 10 tahun dulu, setiap kali saya makan, saya akan ketandas. Setiap kali saya makan, saya akan ketandas. Kalau nasib saya baik mungkin 3-4 kali je. Kalau nasib saya kurang baik, kemungkinan saya akan bulan ketandas sampai ke subuh. Saya tak boleh nak tidur. Masalah tu berlarutan sampai saya dah buat IFAK pun, masalah tu tak pernah selesai. Jadi saya mengadu kepada Pak Cik dan juga Coach Syafiq masa tu berkenaan dengan masalah saya ni, masalah IBS lah. Memang doktor dah beritahu masalah IBS. Jadi Pak Cik dengan Coach Syafiq suggest saya suruh ambil fiber dengan probiotik. Alhamdulillah tak sampai 2 minggu, masalah saya lepas makan, buat kali pertama dalam hidup saya, lepas makan saya tak ketandah. Tapi sekarang masih ada, tapi tak seteruk dulu. Boleh katakan kalau seminggu, 2 minggu tu adalah sekali. Lepas makan rasa nak pergi ketandas. Gastrik, peradangan pada lapisan dalam usus kecil. Jadi gastrik semua orang tahu lah, menyebabkan sakit perut, mual, rasa nak muntah. Dia juga ada kaitan dengan bakteria. Bakteria ada juga berkaitan dengan asid dalam perut dan sebagainya. Penggunaan obat anti-inflammation dan juga pengambilan alkohol boleh menyebabkan masalah gastrik ini. Seterusnya sembelit. Masalah sembelit yang biasa berlaku, masalah pencernaan yang menyebabkan sembelit yang berulang-ulang. Jadi dia termasuk pakej dengan sakit perut, mual, muntah. Jadi penyebab dia sama ada di kekurangan fiber. Boleh jadi kekurangan fiber ataupun boleh menjadi disebabkan oleh terlalu banyak sangat makan fiber. Pun boleh menjadi sembelit. Tapi apa-apa hal pun dia masalah berkaitan dengan gangguan pada usus kita. Selain itu GERD, reflux nak sebut pun susah tu, reflux gastroesophagus. GERD adalah condition di mana cecair usus mengalir ke atas esophagus, menyebabkan sakit dan rasa pedih, rasa masam, rasa berasid.
Jadi dia berkaitan dengan sakit dada, mual, terasa masam-masam dekat dalam tekak kita ni. Jadi dia berkaitan dengan pemakanan kita juga. Berkaitan dengan pemakanan dan kerosakan pada usus kita. Cirit-birit, cirit-birit, diare. Saya pun tidak sebut kan. Tapi cirit adalah buang air besar yang berlebihan dan cair. Jadi lepas kita ada cirit-birit, kita akan terasa kehausan, sakit perut tu memang confirm. Lepas tu cirit dia berulang. Dia ada banyak faktor, sama ada infection daripada bakteria, masalah virus, masalah parasit, makanan yang tidak sesuai dan sebagainya. Jadi nampak? Usus je. Kalau kita tengok usus je. Nampak macam benda biasa, tapi daripada usus ni pelbagai masalah kesihatan yang boleh timbul. Nampak tak gambar tu? Ni semua masalah-masalah berkaitan dengan usus ni. Usus tak sihat, kanser usus dan sebagainya. Okey, clear eh? Okey, macam mana cara kita nak jaga kesihatan usus kita ni? Okey, bagaimana cara nak jaga? Ada banyak cara kita nak jaga dia. Yang pertama melalui intermittent fasting. Intermittent fasting yang ni kita selalu sebut. Intermittent fasting ni sebenarnya kita nak bagi rehat kepada tubuh kita, kepada usus kita. Itu sebabnya intermittent fasting dengan puasa tak lari jauh. Puasa Ramadan ataupun puasa sunat kita. Sebenarnya kita bagi masa untuk usus kita berehat. Jadi bila usus kita berehat, tak perlu nak proses makanan, masa inilah usus kita akan memperbaiki. Usus kita diperbaiki pada masa tu. Jadi proses dia akan mempercepatkan proses pemulihan sel-sel usus kita. Seterusnya, ia juga melalui intermittent fasting dia dapat meningkatkan keseimbangan bakteria usus kita. Jadi kita dapat mengimbangi populasi bakteria baik dengan buruk. Jadi macam kita kata, bakteria jahat pun kita tak diperlukan dalam tubuh kita, cuma dalam orang panggil ratio yang sesuai. Dan mengurangkan risiko penyakit usus. Dengan AF ni dapat mengurangkan keradangan dan perbaiki fungsi usus. Okay. Itu sebabnya penting juga intermittent fasting. Puasa, kita dalam Islam memang dah lama dah. Kita dianjurkan untuk berpuasa. Daripada puasa itulah kita nak repair balik kesihatan usus kita. Seterusnya lazy keto. Apa makanan kita pula dah baik dah buat AF, buat puasa dah okey. Sekali bila orang azan Allahu Akbar, terus bantai satu jak air tebu habis. Orang azan dah puasa dah cantik daripada subuh sampai tenggelam matahari, siapa orang azan terus makan kuih, 10 jenis kuih, habis. Jadi sama juga, kita dah IF kita dah bagus dah. Tapi pemakanan kita yang terlalu tinggi gula dengan karbohidrat, dia juga menyebabkan usus kita terganggu. Itu sebabnya dengan lazy keto ataupun ketogenic diet dapat membantu. Bagaimana dia membantu? Dengan mengurangkan karbohidrat. Jadi bila kita makan makanan yang kurang karbohidrat, dia dapat mengawal pertumbuhan bakteria jahat. Sebenarnya bakteria jahat ni, sel jahat sekalipun, sel kanser sekalipun, dia sangat suka kepada makanan bergula ataupun karbohidrat, makanan tinggi karbohidrat. Seterusnya dalam lazy keto kita mengambil protein dan lemak sihat. Orang kata orang kanser ataupun masalah-masalah tertentu kita tak boleh makan protein, menyebabkan makin teruk. Sebenarnya silap yang jadi masalah kesihatan kita adalah gula dengan makanan yang berkarbohidrat tinggi. Protein ni sebenarnya dia dapat membantu untuk kesihatan usus. Sebab daripada protein juga dia menyediakan nutrisi yang penting untuk mengurangkan keradangan dan juga untuk baik pulih tubuh. Itu sebabnya kadang-kadang bila kita biasa dengan operate orang operate lepas bersalin ke ataupun operate apa benda, orang kata jangan makan telur, nanti bernanah. Tahu, sebenarnya sepatutnya lagi baik kalau kita ambil semua protein. Sebab dia lagi memudahkan proses penyembuhan luka sekalipun. Dan juga lazy keto ni dapat mengurangkan keradangan. Ada kerosakan di
ada keradangan yang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan dapat dikawal dengan lazy keto. Seterusnya makanan tambahan. Apa makanan tambahan ni? Probiotik. Probiotik ni adalah bakteria baik dalam usus. Jadi kita perlu ambil untuk bantu menambahkan populasi bakteria baik dalam usus kita. Seterusnya fiber atau serat. Serat ni adalah penting untuk kesihatan usus. Selain itu dia membantu untuk pergerakan najis kita untuk elakkan daripada sembelih. Tapi macam saya bagi tahu tadi, serat yang berlebihan terutamanya daripada serat yang bukan kita ambil serat je, kita ambil sayur seketul macam tu. Kadang-kadang saya pernah terdengar ada seorang doktor tu, dia kata dia pernah buat endoskopi, dia cek sakit, dia nampak sawi, daun sawi seketul dalam usus. Maknanya benda itu tidak dicerna sebab terlebih sayur barangkali. Serat juga, fiber juga adalah terbaik untuk menyokong pertumbuhan bakteria baik. Sebab fiber ni adalah makanan kepada probiotik. Seterusnya multivitamin dan multimineral. Berbagai jenis vitamin dan mineral. Dia nak memastikan yang tubuh kita mendapat semua nutrisi yang penting dan yang diperlukan oleh usus dan keseluruhan tubuh kita. Ini je cara kita nak jaga usus kita. Nak tak nak, memang 3 ni antara yang disarankan. Mungkin kalau anda ada cara lain yang boleh dipraktikkan, boleh cuba. Jadi kita tak tahu. Setakat ni boleh follow lagi tak? Kalau boleh follow, komen sikit 333. Dari tadi tak komen, takut dah tak ada orang dah ni. Okey, alhamdulillah faham kan? Okey, jadi ada cadangan makanan tambahan. Sebenarnya tadi saya ada sebut probiotik. Di dalam Nutrilite pun sebenarnya ada beberapa beberapa produk yang kita sarankan. Yang pertama Nutrilite Botanical Beverage Mexicori Root Extract ni, probiotik ni sebenarnya probiotik. Seterusnya fiber powder ni fiber lah. Soy protein ni apa benda? Protein sebenarnya. Protein. Sebab kadang-kadang kita tak sedar, kita pengambilan makanan kita rasa macam kita ambil dah cukup protein. Sebenarnya kita tak cukup pun makan protein tu. Jadi protein ni yang kita ambil daripada suplemen ni, dia membantu juga. Nak tak nak, kita tahu, kita sedar tak sedar, kualiti makanan kita hari ini bukanlah makanan yang betul-betul sihat. Fiber hari-hari kena ambil ke? Biasanya untuk peringkat awal, better ambil 10 hari pertama, ambil setiap hari. Seterusnya 10 dia dalam, kalau macam fiber Nutrilite ini dia ada 30 stick. 10 stick yang pertama ambil setiap hari, 10 stick yang kedua kita ambil 2 hari sekali. Waktu 10 stick ketiga 3 hari sekali. Sebab kena ingat fiber ni adalah makanan probiotik. Probiotik tentu sentiasa ada dalam perut kita. Selain pada tu, Nutrilite Daily, multivitamin dan multimineral. Ini semua multivitamin ni kita tak tahu badan kita cukup tak vitamin. Macam tadi saya cakap, kualiti makanan kita hari ni, sayur-sayuran kita yang kita makan hari ni terdedah dengan pelbagai pencemaran. Kalau kata kita tak ada pencemaran pun, ada pencemaran bahan kimia daripada baja bahan kimia, ataupun boleh jadi juga penggunaan racun serangga. Jadi macam mana kita nak tahu kita punya kualiti sayur kita yang terbaik? Memang tak. Begitu juga dengan ternakan, ayam, lembu diberi makan dedak. Jadi dari segi daging mereka semua tu tidak memiliki nutrisi yang cukup. Melainkan kalau kita tengok kan, kalau kita beli daging grass feed maknanya mahal sangat-sangat. Sebab apa? Sebab kualiti daging dia sangat-sangat berkualiti. Tapi kita hari ni kadang-kadang lembu kampung pun kita tak cukup kualiti sebab dah makan probiotik, dah makan dedak-dedak. Kalau dia makan grass feed okey lah. Kalau dia makan dedak memang tak berapa nak okey. Lagi-lagi macam-macam lah lembu dengan ayam dicocok tu, dia cocok tang sini, dia cocok tang situ, macam-macam lah. Jadi itulah sebabnya beberapa suplemen nak tak nak kita kena ambil untuk gantikan kekurangan nutrisi yang kita dapat daripada
pemakanan seharian kita. Okey, lepas tu bila kita buat IFK, ada orang tanya saya macam mana nak start dengan IFLK. Okey, kita sebenarnya kita ada satu komuniti PMLS ataupun program makan lemak sendiri. Kita fokus kepada untuk reverse masalah kesihatan melalui pemakanan IFLK. Jadi ada orang tanya saya macam mana nak mula. Sebenarnya ramai je orang boleh mula sendiri. Dia boleh buat IF, dia boleh buat lazy keto sendiri. Tapi selepas tu ada macam-macam masalah terjadi. Sebab apa? Kita buat IFLK bukan sekadar buat saja. Dia ada banyak-banyak benda yang kena tahu. Berkaitan dengan keto flu. Sebab apa tiba-tiba mata kita rasa pening? Sebab apa kita rasa pening-pening? Sebab apa kita rasa asyik cramp? Itu semua ada kaitan dengan IFLK. Dan macam mana kita nak outcome benda tu, macam mana kita nak selesaikan masalah tu. Betul, kita boleh baca, kita buat, tapi bila kita ada masalah, macam mana kita nak try. Saya sendiri pernah sebelum saya join PMLS, saya ada masalah bila setiap kali saya duduk, lepas tu saya berdiri, saya jadi pitam. Dia jadi bukan pitam, dia jadi macam dunia ni gelap sekejap. Saya kena bertahan dekat dinding ke, kena pegang siapa-siapa sekejap ke, dalam 5 saat. Lepas tu baru okey. Rupanya ada sebab tertentu saya kehilangan elektrolit. Sebab apa? Sebab minum air banyak. Kononnya pakai kaedah minum air 1 liter, berat 25 kilo, 1 liter air. Masa tu berat saya 150 kilo, saya minum 6 liter air. Jadi bila kita banyak minum air, banyaklah kita membuang. Banyaklah elektrolit terbuang kat situ. Jadi bila masuk PMLS, baru saya tahu apa benda punca dia dan bagaimana saya nak atasi masalah tu. Jadi pentingnya komuniti PMLS, kita akan dapat sokongan moral dan motivasi. Sebab kalau kita buat kat luar, hakikat dia kita amalkan IFLK keseorangan je. Kita tak ada member. Itu sebabnya kadang-kadang kita down. Jadi komuniti ni yang bantu untuk sokongan moral kita untuk kekal dengan IFLK ni. Lepas tu ada perkongsian pengalaman daripada coach kita ada lebih pada 10 orang coach, 20 orang coach lebih kurang. Dan juga ahli-ahli yang berjaya dengan IFLK ni. Jadi kita boleh belajar daripada mereka. Akses kepada pengetahuan, kita ada kelas berkaitan dengan kesihatan. Bukan setakat IFLK. Kita cerita pasal kolesterol. Hari ni kita tengok kolesterol, total kolesterol tinggi, kita terus berdebar. Kita tak tahu di sebalik kolesterol tu ada masalah lain, iaitu triglyceride apa semua. Itu kita tak tengok lagi. Jadi melalui komuniti PMLS, kita akan belajar semua benda tu. Bukan setakat kolesterol, berkaitan dengan minda, mindset kita, berkaitan dengan senaman, aerobik, anaerobik, semua ada. Pemakanan lah, macam mana nak awet muda lah dan sebagainya. Lepas tu, kita boleh dapat sumber resepi dan idea makanan. Kadang-kadang ada member-member tu, hari ni dia share resepi dia. Sekian-sekian, kita pun tanya dia, macam mana nak buat benda tu. Dia orang ajar apa semua. Jadi banyak kita boleh dapat idea makanan. Selain tu kita dapat pantau kemajuan kita sama-sama. Kita kadang-kadang kita rasa macam kita makan tu dah okey. Sekali bila kita tunjuk dekat kawan-kawan, kawan kata tak boleh itu ada hidden carb, ada karbo yang tersembunyi. Jadi benda tu lah, daripada situlah kita dapat banyak belajar daripada pengalaman orang dan pengalaman orang lain. Lepas tu ada interaksi, ada aktiviti, macam-macam lah aktiviti. Ada kelas tu memang biasa ada. Kelas saya ni untuk tim saya ada kelas lagi. Saya di bawah Coach Syafiq, ada lagi kelas dengan Coach Syafiq. Sebab bila join community saya pun memang automatic community Coach Syafiq, automatic community Pak Cik. Jadi semua boleh dapat daripada kami, tim kami, saya, Ustaz Raiso, Fatimah, Hairina, Nazim, Coach Nazim tadi, Coach Suhaimi, Coach Nora, siapa lagi, ada ramai lagi. Bawah tim saya sahaja pun ada ramai coach. Tapi dapat lagi daripada Coach Syafiq, dapat lagi daripada Pak Cik. Lepas tu ada komitmen terhadap kesihatan kita. Jadi kita sama-sama, kita target kita buat IFK ni untuk jangka masa panjang. Bukan hari ni je buat, bukan untuk setahun je. Kita nak buat untuk selamanya, lifestyle kita. Mengatasi cabaran bersama, yang ni paling banyak sekali masalah. Bila kita buat seorang diri, kita akan berhadapan dengan macam-macam cabaran. Kadang-kadang orang makan roti canai depan kita tu pun cabaran tu. Bukan kata benda tu bukan cabaran. Kadang-kadang saya hari cuti, anak-anak ajak saya pergi makan. Pergi ke kedai makan, dia orang
makan nasi minyak ke, makan nasi dagang ke. Cabaran tu sebenarnya. Atas kita, kekuatan kita je kuat ataupun tak. Selain daripada tu, kemahiran dan pengetahuan baru. Kadang-kadang kita dapat ilmu baru. Banyak benda yang kita tak tahu. Kita boleh baca, tapi benda tu kadang-kadang baca kita tak tahu sumber dia sahih ataupun tak. Sumber betul ke tak. Lagi-lagi kalau kita baca daripada grup PMLS Lazy Keto Club tu, ada macam-macam mazhab daripada macam-macam sifu, macam-macam coach. Daripada luar pada PMLS pun ada. Lepas tu pengambilan makanan tambahan yang betul. Macam tadilah ada benda-benda suplemen yang kita sarankan. Kita tak wajibkan pun orang ambil produk-produk Nutrilite, tapi kita sarankan sahaja. Saya mula-mula peringkat awal pun ambil masa 6 bulan saya nak try satu suplemen. Itu pun setelah dinasihatkan oleh Pok Cik dengan Coach Syafiq, barulah saya ambil. Bila dah ambil tu, dah ada kesan yang positif, mulalah kita terus ambil sampai hari ini. Jadi bagaimana nak sertai PMLS ni? Ada 3 package kita, PMLS Lite ataupun PMLS Integrasi dan Premier. Package dia bermula dengan RM39 hingga RM129 sahaja. Saya pernah jumpa satu program, bukan satu, ada lebih pada 5 program kat luar yang hampir dengan PMLS, yuran ada bermula RM300 sehingga RM7,000 pun ada. Tapi kita program kita bermula RM39 hingga RM129. Saya tak nak cerita detail, ataupun ada tak dalam slide saya tak pasti ada detail tak. Ada detail. Package Lite ni kita ada package dia termasuk keahlian MWay. Minta maaf, yang ni memang kita kena bagi tahu yang kita jika join PMLS kita akan didaftarkan dengan ahli MWay. Tapi kita tak pernah paksa ambil produk MWay dan kita tidak pernah paksa untuk buat bisnes. Jadi keahlian tu memang termasuk package kita, dapat kupon diskaun lagi kalau nak beli suplemen. Ada peluang bisnes. Lepas tu ada khidmat nasihat nutrisi, kita boleh beritahu mana suplemen sesuai tak sesuai. Ada group support juga. Walaupun group support ni lebih kepada satu hala, kadang-kadang kita akan open untuk pertanyaan. Lepas tu kelas Zoom asas. Macam ni kelas Zoom asas. Pagi tadi kita ada kelas Zoom daripada Coach Hafiz. Cuma kelas Zoom advance tak ada. Lepas tu kita bagi lagi e-book. 3 e-book PMLS Lite, kolesterol dan keto flu. Ada grup pembelajaran, produk dengan kelas harian dengan aktiviti tak adalah. Dia RM39 saja package Lite. Lepas tu kelas recording, kelas-kelas kita buat yang ada recording pun hanya kita berikan kepada ahli PMLS, package Lite dan ke atas sahaja. Seterusnya package integrasi RM109. Sebab apa RM109? Sebenarnya RM109 ni RM20 daftar MWay, RM79 beli daily, 10 post RM109. Beli mana-mana produk ataupun saya senang saya cakap, belilah mana-mana produk suplemen satu sahaja. Kita post selain pada daily dan kita pulanglah, tiba-tiba nak beli probiotik ke fiber ke apa semua, kita akan masukkan ke dalam package PMLS integrasi. Ada kelas MWay, kupon diskaun, peluang bisnes, khidmat nasihat, ada group support, ada kelas Zoom asas, kelas Zoom advance, ada 4 e-book. Tadi 3 e-book, yang ni ada PMLS Lite, e-book kolesterol, keto flu dan PMLS Pro. Yang ni ada berapa ratus page. Lepas tu ada grup pembelajaran, ada Pok Cik, ada Coach Syafiq dan ada ramai lagi coach-coach lain. Juga ada produk lah, produk daily tu. Kalau beli daily, kalau beli probiotik, ada probiotik. Kelas mingguan voice note, Pok Cik bagi kelas mingguan lagi voice note. Yang ni package integrasi. Ataupun kalau serius nak belajar berkenaan dengan ilmu kesihatan selain pada IFLK dan ada banyak-banyak lagi topik-topik lain, boleh ambil package premium RM129. Ada semua termasuk aktiviti-aktiviti dalam grup. Ada cabaran, ada itu, ada ini, macam-macam lah. Tapi yang ni tak dapat produk, cuma ada cashback kalau pembelian suplemen. Jadi ni contoh, ni yang kita sarankan paling kurang adalah daily. Tapi untuk masalah berkaitan khusus, kita sangat sarankan probiotik, fiber, inilah probiotik, fiber dengan soy protein. Ini untuk proses pemulihan usus kita. Jadi sebenarnya kalau ikut saya nak habiskan pukul 10. Jadi untuk Q&A mungkin tak sempat malam ni. Saya tahu masing-masing dah ada dalam grup
masing-masing jua Q&A boleh tanya dalam grup, sebab saya tak nak panjangkan masa, orang pun nak rehat. Hari ni pun ada orang juga, saya pun penat lagi hari ni. Pagi kelas, petang saya ada program, ada kerja, lepas tu malam pula ada kelas sekarang ni lah. So Q&A kita skip dulu, boleh tanya dalam grup. Okay. So selepas ni kalau ada siapa-siapa nak membeli mana-mana produk Nutrilite ataupun ingin join kita punya PMLS, boleh contact coach anda ataupun contact admin ataupun kawan-kawan anda yang ajak anda masuk ke dalam kelas percuma pada malam ni. Jadi situlah dah pukul 10. So saya akan stop dekat sini. Terima kasih kepada yang sertai kelas ni. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih dan saya kembalikan majlis ini kepada kita punya MC. Oh sorry, nombor telefon saya tu tersilap tu, 014606 sebenarnya. Bukan 01466 tu. 014606 Okey, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Kembali kepada MC yang hebat. Terima kasih kepada Coach Faizal kerana sudi membuat perkongsian yang sangat bermanfaat dan bermanfaat tentang kesihatan usus. Dalam PLMS, kita mempunyai satu pembelajaran yang sangat bersutur dan tidak rugilah untuk anda semua yang sudah join, kekal dalam grup dan amalkan apa yang coach-coach anda ajarkan. Dan sebarang pertanyaan ataupun Q&A boleh tanya dalam grup. Kalau anda nak join, anda boleh WhatsApp direct kepada coaches yang menjemput, memberi link anda pada malam ini. Itu saja untuk kelas kesihatan utus untuk malam ni, untuk grup Faza Azila. Dengan itu, untuk mengakhiri majlis, kita bacaan tasbih kifarah dan surah Al-As. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Innal insana illa allazina amanu wa amilus solihat. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi untuk kelas PMLS yang akan datang. Terima kasih semua yang hadir malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih kepada semua.